Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah edisi 30 Julai 2020 bersama saya Zehra Zamri. 1 jam bersiaran kami bawakan kepada anda laporan terkini seluruh negara. Tidak keseorangan, turut bersama saya Azamuddin Husin. Ya, Zara, berita wilayah hari ini akan turut bersiaran secara langsung dari Sabah dan juga Sarawak. Antara fokus di negeri di bawah bayu hari ini, rakyat diminta tidak panik susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri. Dan dari Bumi Kenyalang, Datuk Gerawat Gala mengangkat sumpah pelantikan semula sebagai timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Semuanya akan dibawakan kepada anda secara langsung bersama Muhammad Syarizal Mawang dan Debbie Amanda Padan seketika nanti. Dewan Undangan Negeri Dun Sabah dibubarkan berkuat kuasa hari ini. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal mengumumkan pembubaran dalam sidang media khas di Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri PPNS Kota Kinabalu selepas mendapat perkenan yang di-Pertua Negeri Tun Juhar Datuk Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu pagi tadi. Saya telah pun bertemu dengan Tuan Yang Utama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Johar bin Datuk Haji Mahiruddin semalam, dan saya telah menyatakan tentang hasrat dan tujuan kita. Semalam saya hantar 29 hari bulan Julai surat daripada saya sendiri selaku Ketua Menteri dan juga pemerintah di Perangkat Negeri. Maka saya telah membuat keputusan untuk memohon kepada Tuan Yang Terutama untuk membubarkan Dewan Undangan. Terdahulu, Datuk Seri Muhammad Shafie yang juga Presiden Parti Warisan Sabah mengadakan perjumpaan bersama kepimpinan kerajaan negeri di Pejabat Pentadbiran Negeri Sabah selepas berjumpa yang di-Pertua Negeri Sabah di Istana Negeri Kota Kinabalu. Semalam, bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman yang mengumumkan telah membentuk satu gabungan baharu bersama-sama adun Sabah dari pelbagai parti. Baik, sebelum ke paparan berita seterusnya, kita ikuti sidang media mengenai COVID-19 oleh Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Sama dengan saya petang ini adalah Datuk Dr. Chong Chee Kiong, Dr. Nur Hayati Rusli dan juga Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 5 kes yang telah pulih daripada jangkitan COVID-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada COVID-19 adalah sebanyak 8,617 kes, iaitu bersamaan dengan 96.1% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 30 Julai 2020 jam 12.30 hari, terdapat 8 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,964 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 telah meningkat kepada 223 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan daripada 8 kes baru yang dilaporkan pada hari ini, 3 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara, iaitu melibatkan 2 warga negara Malaysia dan seorang bukan warga negara. 3 kes import tersebut adalah dari negara yang pertama, 1 kes daripada Kazakhstan, 1 kes daripada Filipina dan 1 kes pendatang tanpa izin ditahan dan disaring sebelum ditempatkan di depo tahanan Immigration Kuas Langkawi. Kesemua 5 kes penularan di dalam negara adalah di kalangan warga negara Malaysia. Perinciannya adalah seperti berikut. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 1 kes saringan di sebuah pusat perubatan swasta. Di negeri Johor, 1 kes saringan sebelum pembedahan di Hospital Rumpin.
Dan di Sabah 3 kes, iaitu 1 kes saringan rujukan ke Hospital Queen Elizabeth dan 1 kes saringan rujukan ke Hospital Queen Elizabeth daripada Hospital Kota Belud dan 1 kes saringan sebelum pembedahan di Hospital Tawau. Tiada kes di kalangan bukan warga negara Malaysia dilaporkan dalam penularan tempatan. Sehingga kini terdapat 3 kes positif COVID-19 dirawat di unit rawatan rapi dan 1 kes memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 124 kes, iaitu bersamaan dengan 1.38% daripada jumlah keseluruhan kes. Umat Islam bakal meraihkan Hari Raya Aidiladha pada 31 Julai 2020. Pun begitu seperti perayaan-perayaan lain yang diraihkan kebelakangan ini semasa pandemik COVID-19, ianya juga harus diraihkan dengan cara yang berbeza berbanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Khawatir dengan risiko penularan jangkitan COVID-19 di kalangan masyarakat pada Hari Raya Aidiladha, kerajaan telah mengambil pelbagai pendekatan dalam membenarkan umat Islam meraihkan perayaan Hari Raya Aidiladha dengan lebih selamat. Kementerian Kesihatan menasihatkan orang ramai untuk mengelakkan daripada mengadakan sebarang perhimpunan besar-besaran bagi sambutan Hari Raya Aidiladha. Beberapa prosedur standard operasi iaitu SOP telah pun dibangunkan bagi membolehkan sambutan diraihkan dengan norma baru. Kementerian Kesihatan juga ingin menekankan bahawa pemakaian alat pelitup muka adalah amat digalakkan di tempat yang sesak dan sempit, terutamanya sekiranya penjarakan fizikal iaitu physical distancing sukar diamalkan. Namun begitu harus diingatkan bahawa ketiga-tiga penjarakan fizikal, kebersihan tangan dan pemakaian face mask adalah amat penting dan harus diamalkan selalu. Berhati-hati di jalan raya dan patuhilah arahan pihak berkuasa ketika memandu. Jika bersinggah di kawasan rehat dan rawat, pastikan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Bagi yang mengambil pengangkutan awam pula, ikutilah SOP yang ditetapkan dan pakailah pelitup muka. Ini adalah tanggungjawab sosial yang harus dipenuhi bersama oleh setiap lapisan dan kategori masyarakat. Dengan kerjasama orang ramai, kita boleh mengelakkan daripada berlakunya sebarang penularan COVID-19 semasa perayaan. Susulan itu, masyarakat dinasihatkan untuk terus berwaspada dan terus amalkan nasihat-nasihat ini sebagai satu kebiasaan baru, bukan sahaja semasa musim perayaan namun dalam kehidupan seharian, iaitu elakkan 3S dan 3C, elakkan kawasan yang sesak, iaitu crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, wash. Sangat digalakkan memakai alat pelitup separuh muka ataupun penutup hidung dan mulut, face mask di tempat awam atau jika bergejala, wear, dan warn, iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti elakkan bersalaman dan bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung mengunjung. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru. S ialah syarat-syarat yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. O ialah orang yang berisiko seperti warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan fizikal, physical distancing diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan
dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 453 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 30 Julai 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ialah 24,447 individu. Jumlah sampel diambil dan diuji setakat ini ialah 20,874 individu bersamaan dengan 85.4%. Jumlah kes yang dikesan positif kekal 733 kes bersamaan dengan 3.5%. Mereka yang bergejala kekal 98 kes iaitu 13.4%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 635 kes iaitu 86.6%. Seterusnya laporan saringan COVID-19 di 453 pasar di seluruh negara sehingga 30 Julai 2020. Jumlah peniaga, pekerja, pemandu dan lain-lain yang dikenal pasti adalah 45,841 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini ialah 35,765 individu bersamaan dengan 78%. Mereka yang dikesan positif kekal 287 kes iaitu bersama dengan 0.8%. Mereka yang bergejala kekal 38 kes iaitu 13.2%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 249 kes iaitu 86.8%. Seterusnya dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 432 pusat jagaan warga emas di seluruh negara sehingga 30 Julai 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 18,268 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini ialah 16,425 individu bersama dengan 89.9%. Jumlah kes yang positif kekal 47 kes iaitu 0.3%. Mereka yang bergejala kekal 11 kes iaitu 23.4%. Dan mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 36 kes iaitu 76.6%. Dimaklumkan rakyat Malaysia dan pemastautin tetap yang pulang dari luar negara dan didapati positif COVID-19 dari 3 April sehingga 30 Julai 2020 adalah sejumlah 762 kes. Dan pada hari ini ada pertambahan 3 kes iaitu warga negara Malaysia masing-masing 1 kes yang pulang dari Kazakhstan dan Filipina dan seorang pendatang tanpa izin yang ditahan dan disaring sebelum dimasukkan ke depo tahanan imigresen di Kuala Langkawi dan didapati positif. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif saringan dan ujian COVID-19 di kalangan warga asing sehingga 30 Julai 2020 adalah sejumlah 69,005 individu dan jumlah kes positif yang dikesan adalah 2,670 kes bersama dengan 3.87%. Dan daripada jumlah tersebut, 64 kes masih dirawat dan diasingkan di hospital Kementerian Kesihatan dan 1 kes dirawat di unit rawatan rapi. Jumlah kes kematian kekal 5 kes iaitu bersama dengan 0.19%. Seterusnya dimaklumkan laporan 4 kluster depo tahanan imigresen sehingga 30 Julai 2020. Yang pertama ialah depo tahanan imigresen Bukit Jalil, individu yang disaring kekal 1,662 individu, jumlah kes positif ialah 650, melibatkan 647 bukan warga negara. Yang kedua, depo tahanan imigresen Sepang, individu yang saring kekal 1,477, jumlah kes positif 72, melibatkan 72 bukan warga negara. Dan untuk depo tahanan imigresen Semenyih dan depo tahanan sementara imigresen Putrajaya, kedua-dua telah pun tamat tempoh pengawasan dan pemantauan untuk tempoh 28 hari. Seterusnya dimaklumkan sehingga 30 Julai 2020, sejumlah 69 kluster telah pun tamat tempoh pengawasan dan pemantauan untuk 28 hari. Pada hari ini, kluster Bukit Bintang juga telah tamat pengawasan dan pemantauan, iaitu kluster ini melibatkan 11 kes dilaporkan.
dan melibatkan 1 warga negara Malaysia dan 10 bukan warga negara, dan tiada kes kematian didapati dalam kluster Bukit Bintang. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 30 Julai 2020 yang kesemua 24 kluster yang aktif pada hari ini tiada pertambahan kes dikesan, iaitu daripada Depo Tahanan Imigresen Bukit Jalil dan seterusnya tiada pertambahan langsung. Seterusnya dimaklumkan kapasiti harian 56 makmal COVID-19 yang menjalankan RT-PCR setakat 29 Julai 2020 adalah sejumlah 37,336 ujian seharian. Dan semalam kita berjaya melaksanakan 6,329 ujian seharian bersama dengan 17%, dan masih ada data-data kes negatif daripada makmal swasta yang belum disalurkan kepada Kementerian Kesihatan. Seterusnya dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian saringan COVID-19 untuk pesakit sebelum menjalani pembedahan di Hospital Kementerian Kesihatan, iaitu pre-op testing, adalah sejumlah 79,242 pesakit. Daripada jumlah tersebut, hanya 36 pesakit yang dikesan positif COVID-19, iaitu bersama dengan 0.1%. Seterusnya dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen sehingga 29 Julai 2020 adalah sejumlah 110,358 ujian telah dijalankan. Jumlah kes yang dikesan positif adalah 263 kes, iaitu bersama dengan 0.2%. Jadi pada hari ini dapat kita rumuskan 8 kes positif COVID-19 telah dikesan, iaitu 3 kes import dan 5 kes penularan tempatan. 3 kes import adalah 1 kes warga negara yang pulang dari Kazakhstan, yang 1 kes warga negara yang pulang dari Filipina, dan 1 kes pendatang asing tanpa izin yang telah ditahan, iaitu warga Indonesia dan menjalani saringan sebelum dimasukkan ke Depo Tahanan Imigresen Kuala Langkawi. Dan 5 kes penularan tempatan adalah daripada warga negara Malaysia hasil saringan di hospital sebelum menjalani pembedahan, iaitu 1 kes saringan di hospital swasta di Kuala Lumpur, 1 kes saringan di hospital Rompin di Johor, dan 3 kes saringan rujukan kepada hospital Queen Elizabeth. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan, dipersilakan. Hello, good evening, Dato. Esther here from New Straits Times. I have a question on the latest news report on the pupil from in a primary school in Sabah. So I wanted to know, like, what is the latest update? Is the ministry going to order the school to be closed? And also the second question would be on the kindergartens in Kedah. What's the current situation right now, and will there be more kindergartens be closed after this? Yeah, that's all. Thank you, Dato. All right, thank you for the question. We have 2 cases, school children reported in Sabah, and as of when we look into the 2 cases, one have not attended the school. The patient has a fever and has been treated. And we did the screening. It was positive for COVID-19. And the other case we detected, she has, complication of burns and been referred to the hospital. And despite that, we did the sampling of the school, but none of the school children or teachers being infected at the moment. So there's no cluster from the school. So for those, both our children, we have been admitted to the hospital, and we are treating them, isolating them, and treating them. So rest assured that there's no cluster formed in the school with regards to the 2 children. Then the cases in Kedah, yes, we have identified the cluster, but we do not suggest a closure of a school or even tadika. What is needed actually to do the cleaning and make sure that we disinfect the common use area. We are doing the screening, and we hope that from what we have done from Kedah, for example, from until 31st of July 2020, iaitu sehingga 30 Julai 2020 jam 12.30 hari, 143 orang telah disaring,
Daripada jumlah tersebut, 6 kes dikesan positif COVID-19, 67 kes negatif dan 70 masih menunggu keputusan. 70 orang yang masih menunggu keputusan telah diletakkan di bawah perintah pengawasan perintah di pemerhatian di rumah, iaitu has home surveillance order being given to the 70 when we do not have the results yet. So I think rest assured we are doing our public health intervention in Kedah as well in Sabah. Hi, good evening, Datuk. Just one question on the couple of cases we've seen from police lockups in the past month, I guess. There was one in Sabah who was found positive after the detainee was tested before being released from prison. Another one from Seremban, non-Malaysian, was found positive when I think the person was screened before being transferred to prison, and another one was a detainee at a Negeri Sembilan lockup as well. So was wondering if the ministry knows the source of infection and whether it is actually maybe did they get exposed inside the prison or outside? Thank you. Thank you very much. So now we are doing this screening for all the cases in Sabah, for example. Before they refer to the hospital, we do the screening. Likewise, in the prison, we also do the screening, and we detect maybe it's a sporadic cases, but so far, once we have detected one patient, then we will continue to do the screening in the prison. But so far, we have not able to identify any positive cases. And the screening, again, the positivity, we are not sure whether it's a fragmented, that means it's an old case that is actually been exposed but still detected positive, or is actually a new incident. But we have already isolated the patient, and we continue the screening in the prison. So far there's no positive cases been detected. That's the Sabah case, the Negeri Sembilan cases. I think they were Likewise, the same thing. So we do have one case that we have detected. But even like, for example, now we do the screening for the Depo Tahanan Immigration before we detain them in the Depo Tahanan, make sure that their test is negative. But occasionally we have one positive. Now we are doing the screening for them. So when we have one case positive, we will continue to do the active case detection among themselves. And this is something that we are ongoing, that we are doing for all the detention centers. Sorry, is the ministry also looking into source of infection, just in case, when you mentioned sporadic cases, is there a concern? Thank you. So we do know that's why we need to increase the surveillance in terms of ILI cases, as well as the SARI, and now we are doing the pre-operative assessment or screening and testing before we subject the patient for surgery. This is part of our surveillance in the community. So if we have one case that we manage to isolate, then we will continue to do active case detection and those who have exposed to this positive patient. That is our modus operandi in terms of public health intervention, and we hope that we are able to continue. And if we manage to find a cluster or 2 or 3 positive cases, then we will form a cluster. We will call them a cluster, and perhaps we will have to look into our action plan intervention, whether to enhance the MCO in that area, or to close down the school, or even the institution, or even the place, the locality. Or if it's not targeted in that group, we also targeted the groups, for example, in a certain risk group. So we are looking into the risk group and the locality before we can actually take our public health intervention to the locality as well as the high risk group. So far, we have been using this from day one in terms of public health intervention, contact tracing, and active case detection, and it shows that we succeeded in terms of to contain the infection using this locality as well as the risk group that we identified.
If the locality is in the Depo Tahanan Immigration, then although the cases may be, I think we have 2 spikes of cases, more than 277 cases in one locality, but it's contained. So it's much easier for us to do the public health intervention when it's contained. And the fear that we have is actually not in the contained environment, in the public or in the community. So then it will continue to spread in the community. So public health intervention is utmost important in our action plan as compared to the hospital. Cases in the hospital, less cases in the hospital at the moment, but we continue to enhance and facilitate our public health intervention. Ada soalan? Kalau tak ada, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan semasa musim perayaan, berhati-hati dan berwaspada dan patuhilah kepada SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dan Kerajaan. Yang apa yang pasti ialah kita perlu jaga kita jaga komuniti kita jaga masyarakat dan negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih bersama dalam berita wilayah. Perkembangan negeri Sabah, rakyat diingatkan agar tidak panik dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah. Untuk laporan selanjutnya, kita ke RTM Kota Kinabalu bersama Muhammad Syariza Awang. Silakan Syariza. Terima kasih Zera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Susulan pengumuman pembubaran DUN Sabah, dalam sidang media khas tersebut, Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal menyatakan pembubaran tersebut bagi menyerahkan mandat kepada rakyat Sabah untuk memilih calon yang bakal mentadbir negeri ini. Sudah sampai waktu dia untuk kita menyatakan bahawa kita pulangkan kepada rakyat negeri Sabah. Saya berharap bertenang semuanya dan kita pastikan supaya kita hadapi cabaran ini ya, dalam perlembagaan yang ada 60 hari ya, dissolution yang perlu ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya yang ada untuk menetapkan waktu dia. Menurut Datuk Seri Muhammad Syafiee, walaupun Dewan Undangan Negeri dibubarkan, namun beliau akan terus menjadi Ketua Menteri Sabah sementara atau caretaker selama tempoh 60 hari sehingga Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengumumkan tarikh pilihan raya negeri. Sebelum ini, DUN Sabah mempunyai 65 kerusi termasuk 5 adun dilantik dan majoriti mudah ialah 33 kerusi. Sebelum pembubaran ini, kerajaan negeri di bawah pimpinan Parti Warisan mempunyai 45 kerusi dan pembangkang 20 kerusi. Gabungan baharu adun Sabah dari pelbagai parti di bawah bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Haji Aman bersiap sedia menghadapi pilihan raya negeri walaupun menegaskan pilihan raya tersebut tidak seharusnya dijalankan dalam keadaan semasa. Dalam sidang media di Kota Kinabalu susulan pengumuman pembubaran DUN Sabah, Tan Sri Musa menyatakan beliau tidak terkejut dengan keputusan Datuk Seri Muhammad Syafiee yang membubarkan DUN Sabah, tetapi tindakan tersebut tidak wajar memandangkan keadaan semasa negara berhadapan COVID-19. Kesihatan dan kepentingan rakyat mestilah sentiasa menjadi keutamaan sebelum membuat sebarang keputusan. Beliau menyatakan pilihan raya negeri tidak perlu memandangkan masih ada tempoh 3 tahun lagi untuk pilihan raya dan akan melibatkan peruntukan besar. Kesemua 33 adun yang menyatakan sokongan kepada Tan Sri Musa hadir pada sidang media tersebut. Mesej tular yang mengandungi nasihat kepada orang ramai agar berjaga-jaga dan tidak berkunjung ke Bandaraya Kota Kinabalu hari ini bukan dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Polis Kepayan. Perkara itu dinafikan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu SCP Habibie Majinji ketika dihubungi pemberita RTM. Menurut SCP Habibie, pihak polis tidak pernah mengeluarkan kenyataan seumpama. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar bertenang dan tidak mudah mempercayai berita tular tanpa pengesahan pihak berwajib. Pagi tadi, tular di media sosial mengenai amaran kononnya daripada pihak polis yang meminta orang ramai berjaga-jaga dengan kemungkinan berlaku kejadian tidak diingini jika yang di-Pertuan Negeri memperkenan pertukaran kerajaan negeri. SCP Habibie juga mengingatkan orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat palsu yang boleh menimbulkan suasana panik.
Sabah perlukan kerajaan negeri yang mempunyai hubungan dan kerjasama baik dengan kerajaan persekutuan. Perkara itu penting bagi memastikan rakyat mendapat perhatian dan keutamaan dari segi pembangunan dan ekonomi. Demikian menurut Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kosta yang juga ahli Parlimen Keningau, Datuk Dr. Jeffrey Ketingan ketika ditemui pemberita RTM. Rakyat akan untung sebab kita akan dapat membangunkan negeri dengan sokongan kerajaan pusat dan juga peruntukan daripada kerajaan pusat dan juga layanan daripada kerajaan pusat. Kita akan juga menstabilkan negeri kita. Datuk Dr. Jeffrey yang juga Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya berkata, pembubaran kerajaan negeri diharap dapat menstabilkan semula keyakinan rakyat dan pelabur asing. Baik, sekian dari Sabah untuk petang ini bersama mencegah COVID-19, lindungi keluarga anda, sentiasa pantau status kesihatan. Kembali bersama dengan Azamuddin di Angkasa Puri. Azamuddin, silakan. Baik, terima kasih Syarizam. Tindakan membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN dilihat merupakan langkah tepat untuk mengembalikan kuasa memilih kerajaan kepada rakyat. Pensyarah Kanan Sains Politik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UiTM berkata, Mujibu Abdul Muiz, ini kerana rakyat berhak memilih kerajaan bagi menerajui masa depan negeri. Parti Warisan maupun pakatan yang baru yang bakal dikemudi oleh Tan Sri Musa Aman sepatutnya menggunakan perkara ini untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada parti masing-masing. Baik, ini pula susulan laporan kes positif COVID-19 melibatkan seorang pelajar sekolah rendah di Sabah. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, Kementerian Pendidikan sedang meneliti tindakan lanjut berhubung situasi berkenaan. Ia termasuk mempertimbang cadangan untuk menangguhkan sesi persekolahan sekali lagi atau hanya membenarkan pelajar yang akan menduduki peperiksaan utama sahaja meneruskan sesi pembelajaran di sekolah. Keputusan mengenai akan diumumkan dalam masa terdekat. Kementerian Pendidikan sedang meneliti secara terperinci perkara ini dan sedang mempertimbangkan keputusan mereka dan insya-Allah kita tunggulah, mungkin kajian Kementerian Pendidikan akan umumkan sama ada untuk tidak membenarkan lagi atau membenarkan lagi pelajar di tahun rendah ini, tahun 1, 2, 3 dan sebagainya, ataupun hanya membenarkan di peringkat pelajar yang mengambil peperiksaan. Saya percaya perkara ini sedang dipertimbangkan. InsyaAllah Kementerian Pendidikan akan membuat keputusan dalam waktu yang terdekat. Semalam, Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah memaklumkan sekolah pelajar yang disahkan positif COVID-19 itu tidak perlu ditutup. Sebaliknya, hanya para pelajar di dalam kelas terlibat sahaja diarah kuarantin selama 14 hari. Pembangunan projek sistem transit rapid RTS yang menghubungkan Johor Bahru, Singapura bakal bermula Januari 2021. Projek yang menelan kos 3.716 bilion ringgit itu akan dilaksanakan melalui 2 fasa, dengan fasa pertama melibatkan kerja-kerja awam atau pembinaan selama 4 tahun, manakala fasa kedua membabitkan kerja pemasangan sistem. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong memaklumkan sebaik beroperasi, RTS sepanjang 4 km itu dijangka mampu membawa kira-kira 288,000 penumpang setiap hari. Mengikut jadual pelaksanaan, ianya akan dilaksanakan mengikut jadual dan akan dapat beroperasi pada penghujung 2026. Ianya tidak terjejas kerana kita setelah mengambil kira pada peruntukan yang sepatutnya diberikan untuk projek RTS, satu projek demi kepentingan negara. Dan ianya adalah satu projek yang memberi impak tinggi dan ia dapat mengurangkan kos kesesakan, congestion cost, di mana mereka yang menggunakan tambak Johor kalau tanpa perkhidmatan ini agaknya masa akan dibazir.
RTS juga bakal dilengkapi 2 kompleks imigresen dan custom CIQ di Bukit Cagar, Johor Bahru dan Woodlands North, Singapura. Selain itu, fasiliti turut melibatkan penyediaan 1,500 tapak parkir kenderaan. Pembukaan depo baharu Wadihana pula akan membuka 1,500 peluang pekerjaan. Sementara itu, Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad yakin projek RTS akan beri impak positif kepada negeri itu. Kita sedia maklum bahawa apabila pembangunan ini juga melibatkan pembinaan depo rel di Wadihana di sebelah Johor, juga merupakan satu berita yang memberi kita satu harapan bahawa peluang pekerjaan tentunya dapat disediakan, kepakaran baru dalam bidang-bidang yang ditawarkan. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan bahawa parti itu membuat keputusan untuk tidak akan bersama Perikatan Nasional lagi. Sebaliknya, UMNO akan memperkasakan Muafakat Nasional bersama PAS dan komponen Barisan Nasional BN. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional ketika ini hanya berlandaskan sokongan ahli Parlimen UMNO dan BN serta adun dalam pembentukan kerajaan pusat dan kerajaan di beberapa negeri. Jawatan Kuasa Induk Muafakat Nasional sebelum ini telah memutuskan untuk UMNO dan PAS memberi keutamaan bagi memperkukuhkan Muafakat Nasional. Saya akan menyerahkan kepada Jawatan Kuasa Induk Muafakat Nasional untuk mempertimbangkan hasrat PPBM sekiranya berkemampuan untuk memperkukuhkan lagi Muafakat Nasional demi kepentingan rakyat dan negara. Beliau menyatakan demikian selepas menghadiri perbicaraan kesnya di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Presiden Bersatu dalam pertemuan dengan ahli Parlimen BN semalam menyatakan hasrat membawa partinya menyertai MN. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Lintas langsung dari Sarawak, antara fokus utama Datuk Gerawat Gala mengangkat sumpah pelantikan semula sebagai Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak. Kita bersama Debbie Amanda Padan di RTM Kuching. Silakan Debbie. Terima kasih Azamuddin. Selamat petang dan salam sejahtera. Datuk Gerawat Gala hari ini mengangkat sumpah pelantikan semula sebagai Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak di hadapan Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Teh Mahmud. Upacara pelantikan telah diadakan di Astana Negeri Petrajaya, Kuching. Istiadat angkat sumpah dimulakan dengan penerimaan surat pelantikan oleh Datuk Gerawat Gala dan seterusnya mengangkat sumpah sebagai Timbalan Speaker DUN Sarawak. Datuk Gerawat yang juga adun mulu telah memegang jawatan sebagai Timbalan Speaker DUN Sarawak selama 4 tahun. Turut hadir pada majlis berkenaan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, Menteri-Menteri Kabinet dan Ketua-Ketua Jabatan. Dalam usaha merancangkan kembali sektor pelancongan dalam negeri, lumpur berbuah Kampung Meritam dibuka semula. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, yakin lokasi itu akan menjadi tumpuan memandangkan ia dilengkapi dengan kemudahan untuk pengunjung.
Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga Adun Bukit Kota menambah pihak kerajaan akan bekerjasama dengan Majlis Daerah Limbang untuk menambah baik kemudahan asas di situ dari semasa ke semasa. Alhamdulillah, kemudahan asas itu adalah pun kita dapat sediakan setakat ini. Tapi memandangkan potensi yang begitu besar, kita akan terus menaik taraf kawasan ini supaya kemudahannya menjadi lengkap dan akan menjadikan antara tempat mass visit mesti dilawati kalau pelancong datang ke daerah Limbang, Lumpur Bobuak Kampung Maritam. Beliau ditemui pemberita selepas hadir pada program Jom Santai di Lumpur Bobuak Kampung Maritam Limbang serta meninjau di kawasan tersebut. Projek pembinaan bangunan baharu Pejabat Daerah Balingian akan dimulakan dalam waktu terdekat. Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi berkata, kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak RM5 juta untuk projek tersebut yang dijadualkan siap pada September 2021. Abdul Yaakob yakin dengan pembinaan Pejabat Daerah Balingian baharu akan memperindah lagi landscape pembangunan di situ. Memang kita sudah rancangkan lama, tapi atas sebab pertukaran juru perunding, jadi dia agak delay sikit. Jadi hari ini tadi saya ada melihat penyedia tapak, berarti letter of award dah kontraktor dapat dan penyedia tapak pun telah di-clear saya tengok tadi. Dengan siapnya bangunan itu, ia akan memudahkan urusan masyarakat setempat dengan ruang yang lebih selesa untuk hal-hal berkaitan pentadbiran. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pemberita dalam Majlis Keterlibatan Masyarakat atau Community Engagement di Dewan Masyarakat Balingian. Tambahnya, kerajaan sentiasa komited membawa pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azamuddin di Angkasa Puri. Silakan. Ya, terima kasih Debbie. Baik, menjelang sambutan Hari Raya Adha esok, lebuh raya utama di seluruh negara dijangka sibuk. Antaranya aliran trafik ke utara dan pantai timur dijangka terus meningkat menjelang malam ini. Baik, untuk mengetahui butiran lanjut, kita berlintas langsung bersama wartawan Tun Julia Muhammad Tahir di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM. Silakan. Baiklah Azam dan Zehra, saya sudah pun berada di Ibu Pejabat Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM di Bangi ini sejak jam 12 tengah hari tadi. Dan apa yang saya boleh kongsikan melalui pemantauan di CCTV di sini, aliran trafik ke sekitar jam 12 hingga 3 petang tadi seperti yang dijangka sesak, terutama di Lebuh Raya menghala ke pantai timur dan juga utara. Dan ketika ini aliran trafik terus bertambah di ketiga-tiga arah Lebuh Raya ke pantai timur, utara dan juga selatan. Jadi untuk mengetahui situasi sebenar dengan lebih terperinci lagi keadaan trafik di Lebuh Raya utama di seluruh Malaysia, saya bersama dengan Tuan Syed Muhammad Faizal Syed Ahmad, iaitu Ketua Pusat Pengurusan Trafik LLM. Jadi Tuan Syed, terima kasih kerana sudi bersama kami. Boleh tak Tuan Syed kongsikan situasi sebenar semasa keadaan trafik daripada semalam sehingga ke saat ini? Okey, daripada pemantauan pihak kami di Pusat Pengurusan Trafik LLM ini, pada petang ini kita dapati bahawa keadaan trafik terkawal, di mana kemungkinan pengguna-pengguna telah merancang perjalanan mereka, kemungkinan akan memulakan perjalanan selepas waktu pulang daripada waktu bekerja lah. Jadi kita menjangkakan bahawa walaupun terkawal, kita menjangkakan bahawa keadaan trafik ini kemungkinan akan meningkat pada sebelah malam, terutamanya pengguna-pengguna yang akan ke pantai timur untuk menggunakan lebuh raya KL Karak, LPT 1 dan LPT 2. Jadi manakala di lebuh raya utara selatan pula, pada ketika ini kita dapati bahawa keadaan trafik di bahagian utara telah berlaku sedikit kesesakan ataupun kenderaan semakin bergerak perlahan, terutamanya di sebelah Rawang ke Tanjung Malim, and then daripada Slim River
ke Sungai dan seterusnya dia akan merebak sampai ke Bido. Begitu juga di kawasan-kawasan yang mendaki di area Gua Tempurun. Kita dapati juga bahawa keadaan kenderaan juga telah bergerak perlahan. Dan di sebelah selatan pula kita mendapati bahawa keadaan trafik juga telah bergerak perlahan, terutamanya di Seremban ke Senawang, begitu juga di Pedas Linggi dan Simpan 4, dan seterusnya di Skudai dan Senai. Jadi kita berpandangan bahawa keadaan trafik ini akan berterusan daripada petang ni sehingga ke lewat malam. Kemungkinan pengguna-pengguna akan membuat perjalanan pada sebelah malam. Okey, jadi keadaan yang kita sudah jangkakan selepas pergerakan rentas negeri dibenarkan dengan Raya Aidiladha lagi, mungkin apa persediaan yang telah dilakukan oleh pihak LLM? Okey, LLM telah membuat persediaan yang rapi dengan kerjasama pihak syarikat konsesi, di mana kita telah mengarahkan untuk pihak konsesi mendapatkan bantuan daripada pihak-pihak rela untuk memantau keadaan trafik di kawasan-kawasan Plaza Tol. Begitu juga di kawasan-kawasan rehat dan rawat. Kita telah menyediakan SOP-SOP yang perlu dipatuhi untuk memastikan penularan wabak COVID-19 ini dapat dibendung. Di mana pihak pengguna diminta untuk membuat pemeriksaan suhu badan ataupun memakai pelitup muka dan tidak berada begitu lama di kawasan rehat dan rawat. Selain itu, pihak LLM juga menyarankan untuk pengguna-pengguna membuat pembelian makanan secara bungkus untuk mengelakkan kesesakan di Plaza Tol. Selain itu, pihak LLM juga telah mengarahkan bahawa pihak syarikat konsesi tidak boleh membuat sebarang penutupan lorong di lebuh raya utama, terutamanya lebuh raya Kuala Lumpur Karak. Untuk membuat penyelenggaraan kita tak benarkan. Jadi kita akan walau bagaimanapun untuk kerja-kerja kecemasan kita benarkan. Ini untuk memastikan bahawa pergerakan trafik untuk pengguna balik ke kampung ni begitu lancar dan selamat. Okey, terima kasih Tuan Syed. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat terutamanya kepada anda untuk merancang perjalanan anda, dan apapun patuhi SOP. Sebarang pertanyaan boleh hubungi talian 1-800-7752 atau talian Infotrafik ataupun layari Twitter Infotrafik di @LLM Infotrafik. Jadi jangan lupa bersama saya lagi untuk mengetahui keadaan trafik semasa jam 8 malam nanti di Berita Perdana. Kita kembali bersama Azam dan Zehra. Ya, terima kasih Tun Julia. Di Pulau Pinang, 27% pertambahan kenderaan arah keluar direkodkan di Plaza Tol Juru Pulau Pinang setakat jam 4 petang tadi. Dan untuk perkembangan semasa, kita bersama Abdullah Mahyudin di sana. Silakan Abdullah. Azam, Zera di Angkasa Puri 27% bersamaan dengan 28,000 buah kenderaan direkodkan melalui Plaza Tol Juru ini setakat pukul 4 tadi, iaitu arah keluar iaitu arah selatan menuju utara, manakala arah masuk pula 23,000 kenderaan direkodkan. Dan ketika ini kalau anda dapat saksikan, sebenarnya 200 hingga 300 meter sebelum tiba di Plaza Tol Juru ini berlaku kesesakan. Dan mari saya bawa anda. Sebenarnya kat sini berlaku kesesakan saya dan kru ATM sempat menggunakan aplikasi Waze. Kesesakan di Plaza Tol Juru ini sehinggalah ke Plaza Tol Sungai 2, dan saya kira kesesakan ini berpunca bukan penduduk Pulau Pinang sendiri yang sudah langsung melaksanakan tugas kerja nak pulang ke rumah, ditambah dengan pertambahan 28,000 kenderaan yang saya kata tadi itu menyebabkan berlaku kesesakan di Plaza Tol Juru ini 200 hingga 300 meter sebelum Plaza Tol Juru hinggalah ke Plaza Tol Sungai 2. Dan sepanjang pengamatan saya di sini bukan saja melaporkan tetapi memahati sebenarnya ada beberapa pengguna yang tiba di Plaza Tol Juru ini di lorong-lorong tertentu, sentuh saja petak pembayaran,
kad Touch and Go, nilai kad Touch and Go tak mencukupi. Bak kata Eli Mazlin, usah ditambah bara yang tersimpan. Saya nak pesan kepada pengguna, selain merancang perjalanan anda, memastikan smart tag anda mencukupi, berfungsi dengan baik dan mematuhi SOP, pastikan nilai kad Touch and Go anda mencukupi sebelum anda memulakan perjalanan supaya tidak menyusahkan anda sendiri dan juga pengguna-pengguna yang lain. Dan saya kira setakat itu dahulu lintas langsung buat anda yang sudah bergerak dan tiba ke destinasi desa tercinta untuk menyambut Aidiladha. Sebelum tiba, peluk orang yang disayang tu, pastikan basuh tangan, sanitize, kalau boleh mandi terlebih dahulu. Dan untuk penonton RTM yang menonton RTM ketika ini, sedikit pesanan untuk anda, kelekati di Tepak Tembaga. Ada pinang, belahlah pinang. SOP kalau tak jaga, kita tak menang, COVID yang senang. Saya kira setakat itu dahulu lintas langsung di Plaza Tojuru ini. Kembali bersama Azam dan Zera di Angkasa Puri. Silakan. Ya, Abdullah, begitu bersemangat di Tojuru ya. Baik, dalam perkembangan sama, semakin ramai perantau yang mulai pulang ke Kelantan apabila jumlah kenderaan dilihat semakin bertambah sejak pagi tadi. Untuk laporan terkini keadaan trafik di sana, kita bersama Majidah Ismail di Kota Baru. Silakan Majidah. Baiklah, terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Nampaknya cuaca di Kota Baru ketika ini agak mendung dan mungkin seketika saja yang lagi akan hujan. Tapi sebenarnya saya bukan nak bercerita mengenai keadaan hujan ataupun panas, namun mengenai aliran trafik terkini di seluruh Kelantan. Dan difahamkan ketika ini bagi pintu masuk utama dari arah utara ke Jeli ketika ini mengalami sesak teruk berbanding dua lagi pintu masuk utama, iaitu di Gua Musang dan juga di Pasir Putih berjalan lancar seperti biasa dengan pertambahan bilangan kenderaan. Jadi untuk lebih lanjut, kita bersama dengan Timbalan Ketua Polis Kelantan iaitu SAC Abdullah Muhammad Pia. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, difahamkan di Jeli ketika ini dan sejak dari pagi tadi kenderaan sesak. Macam mana tu tuan? Okey, saya maklumkan keadaan lalu lintas secara umum dahulu di Kelantan. Pada keseluruhannya pergerakan kenderaan di bandar-bandar utama dan jalan-jalan utama di negeri Kelantan berjalan lancar tetapi perlahan. Bagi pintu-pintu masuk utama ke negeri Kelantan iaitu di laluan Gua Musang ke Kota Baru, laluan Jertih Pasir Putih ke Kota Baru, kenderaan berjalan lancar, tetapi bagi laluan Gerik Jeli ke negeri Kelantan terdapat sedikit kesesakan bermula daripada empangan Pergau tu sehingga ke Bukit Bunga. Jadi pasukan polis trafik sekarang ini sedang berusaha untuk menyuraikan kesesakan lalu lintas tersebut. Seperti mana yang kita tahu, sekarang ini besok kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Dijangkakan sebanyak 100,000 buah kenderaan daripada luar akan memasuki dan sedang memasuki negeri Kelantan melalui 3 jalan utama tadi. Dan kita anggarkan seramai lebih kurang 500,000 juta rakyat Kelantan yang berada di luar akan balik ke Hari Raya dan kemuncaknya ialah pada malam ini. Dan saya menasihatkan kepada semua pengguna jalan raya supaya mematuhi peraturan jalan raya. Dan kita Polis Trafik Negeri Kelantan akan mengambil tindakan undang-undang ke atas pesalah-pesalah yang melanggar peraturan jalan raya seperti melanggar potong queue, melanggar double line, melanggar traffic light dan memandu dalam keadaan laju. Di sini saya juga ingin menasihatkan kepada pengguna jalan raya supaya selain pada mematuhi peraturan jalan raya, pastikan kenderaan yang hendak dipandu itu berada dalam keadaan baik dan sekiranya badan terasa letih, carilah tempat selamat dan berhenti berehat seketika sebelum meneruskan perjalanan. Difahamkan tuan, ada skuad jam untuk menyuraikan kesesakan jalan raya ditubuhkan oleh pihak polis. Ya. Terima kasih. Kita telah menubuhkan skuad jam di segenap daerah iaitu di 10 daerah di negeri Kelantan yang terdiri daripada pegawai dan anggota. Skuad ini berfungsi untuk menyurai mana-mana kawasan yang terdapat kesesakan lalu lintas. Dan pasukan ini bergerak mulai daripada 29 hari bulan sehingga 3 hari bulan 8. Difahamkan sejak semalam ada terdapat kompaun yang dikeluarkan oleh pihak polis kepada pesalah lalu lintas. Berapa tu tuan? Kompaun yang telah kita keluarkan sebanyak 700
17 bagi kesalahan tak pakai topi geledah, memandu laju, memotong double line, potong queue dan melanggar lampu isyarat. Okay, baiklah, terima kasih Tuan atas penerangan lanjut itu. Jadi kepada anda perantau yang masih lagi berada di jalan raya, ingat patuhi SOP, jaga diri kita. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri, silakan. Ya, Majudah, terima kasih dengan laporan trafik di sana. Baiklah, berita wilayah diteruskan ke perkembangan cuaca semasa di seluruh negara bersama Pegawai Meteorologi Abdul Aizat. Silakan, Aizat. Assalamualaikum dan selamat petang. Satu sistem tekanan rendah terbentuk di barat negara Filipina. Ia sedikit sebanyak mempengaruhi arah dan kelajuan angin di rantau negara kita. Seperti yang dapat lihat di sini iaitu kelajuan arah angin sedikit memecut di utara rantau negara kita. Ia menyebabkan iaitu satu hujan dan juga ribut petir masih lagi terbentuk di kawasan perkapalan negeri Sabah dan juga Sarawak. Dan dijangka juga keadaan ini akan berterusan sehingga ke malam ini. Justru itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama seperti yang berlorikan warna kuning di sini. Ia dijangka akan berlaku pada esok hari dan berterusan sehingga ke 4 Ogos 2020. Amaran angin kencang ini berbahaya ke atas bot-bot kecil, suka laut dan juga rekreasi laut. Sebagai tambahan lagi juga, Met Malaysia mengeluarkan amaran cuaca waspada pada hari ini, iaitu mewakili kawasan-kawasan yang berlorek warna kuning di sini, iaitu di kawasan negeri Sabah, melibatkan bahagian pantai barat, pedalaman wilayah Persekutuan Labuan dan juga bahagian Kudat bagi negeri Sabah. Amaran ini berkuat kuasa pada hari ini dan dijangka akan berterusan sehingga ke esok hari. Kejadian ini boleh menyebabkan risiko limpahan air laut di kawasan pesisir pantai dan juga di muara sungai bagi kawasan terbabit. Lorikan warna kuning ini juga iaitu ia berbahaya di kawasan perairan kerana kelajuan angin boleh mencapai sehingga 50 km sejam dan juga ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter. Bagi ramalan cuaca malam ini, petang ini hingga ke malam pula, Met Malaysia menjangkakan hujan ini akan berterusan. Seperti yang dapat lihat di sini, keamatan hujan beserta ribut petir masih lagi terdapat di kawasan negeri Sabah dan juga Sarawak, iaitu di kawasan Bintulu, pedalaman Kapit, Miri, Limbang, bahagian Sandakan dan juga termasuklah pedalaman dan juga pantai barat negeri Sabah. Manakala di Semenanjung pula, keadaan cuaca semasa mendapati iaitu kurang hujan berbanding hari-hari yang sebelumnya. Iaitu keadaan kurang hujan di kawasan-kawasan Lembah Kelang dan juga Melaka, termasuklah di kawasan selatan negeri Kedah dan Pulau Pinang. Namun begitu, iaitu hujan beserta ribut petir masih lagi berlaku di kawasan Pulau Langkawi. Dan juga terdapat hujan beserta ribut petir di 1-2 tempat melibatkan di Johor Timur dan juga kawasan pelalaman negeri Pahang dan juga negeri Perak, dan juga tidak ketinggalan di kawasan jajahan Kuala Kerai, Machang dan juga Gua Musang bagi negeri Kelantan. Ramalan cuaca Semenanjung pula bagi petang dan malam ini juga dijangka iaitu hujan akan lebih tertumpu bagi negeri Terengganu. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Baik saudara, berita wilayah edisi 30 Julai 2020 berakhir di sini. Ya betul, dan kepada yang ingin pulang ke kampung menyambut adik-adik ini, diharap merancang perjalanan dan memandu secara berhemah. Dan jangan lupa terus patuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dan sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Ya, terus setia bersama berita RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. Kita Assalamualaikum. Dan salam hormat.